Assalamualaikum. Bersama saya lagi dengan Ustaz Syafiq. Bukan Syafiq Khan. Itu pelakonnya Syafiq Daniel. Ustaz Syafiq Daniel. Insan semalam datang daripada akal yang bersih, hati yang suci dan jiwa yang sihat, ya. Dan hari ini saya ingin membuka satu tajuk berkenaan dengan puasa. Sebab apa saya sentuh pasal puasa? Sebab bila kita habis saja PKP ataupun semasa PKP kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan apa? Bulan Ramadan, ya. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Daripada surah Al-Baqarah muka surat 28. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit info ataupun sedikit ilmu yang insya-Allah bermanfaat untuk kita pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa kelebihan orang yang berpuasa, ya. Yang pertama, orang yang berpuasa akan dijauhkan dari neraka. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini? Jadi seperti sabda Nabi SAW, orang yang berpuasa ketika berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, maka wajahnya akan dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 70 kali musim luruh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini kita boleh khususkanlah kepada frontliner kita di musim PKP ni. Andai kata PKP masih berlanjutan di bulan Ramadan, jadi hadis ni boleh kita khususkan kepada frontliner kita yang sedang berjuang, sedang mempertahankan negara kita, yang sedang berusaha untuk membasmi COVID-19. Jadi ini sesuai lah untuk mereka. Jadi banyak-banyakkan doa kepada frontliner kita. InsyaAllah mereka dijamin syurga Allah. Baik, yang seterusnya, ada pintu syurga yang dikhaskan kepada orang yang berpuasa, iaitu Ar-Rayyan. Maknanya di syurga nanti akan ada satu pintu. Maaf, berpeluh panas sikit hari ni. Akan ada satu pintu yang memang dihaskan untuk orang yang berpuasa, bernama Ar-Rayyan. Jadi maknanya pintu ini akan ditutup bila tiada lagi orang yang berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya habis saja orang yang berpuasa, semua masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan itu, maknanya pintu itu akan ditutup. Maknanya memang pintu tu dihaskan untuk orang yang berpuasa sajalah. Baik, harap faham lah. Okey, seterusnya, ketika bulan puasa, dibuka pintu syurga seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Jadi sebab tu, bila bulan puasa, kita perlu banyakkan ibadah, kita perlu banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang ketika bulan itu pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan insya-Allah kita akan memperoleh manfaat, ya. Jadi okey, dekat sini saya akan beri beberapa tips, memberi beberapa info lah. Kita ketika bulan Ramadan, ketika mana pintu syurga dibuka seluasnya, seperti yang saya sebut di video sedekah sebelum ni, di mana bulan Ramadan adalah bulan bonus kepada kita untuk kita mendapat pahala. Jadi yang pertama, ketika bulan Ramadan, baca Quran. Agak-agak kalau tak pandai nak baca tu, belajar, ya. Dan kepada orang yang di luar sana, yang mengajar kena sabar, yang diajar pun kena sabar bila membaca Quran. Contoh, seorang ustazah mengajar seorang makcik, "Kak, baca kak." Yang makcik tu pun, "Innal lazina amanu." Kena sabarlah, kena sabar. "Makcik, jaga panjang pendek tu makcik." Baca balik makcik. "Innal lazina amanu." Makcik, ikut saya Innal ladzi na'amanu. Okey, baca balik. Innal lazina amanu. Makcik, sebelum saya bunuh makcik diam.
Jangan macam tu. Memang tak boleh nak sabar walaupun nama dia sabar habis sabar. So yang mengajar kena sabar, dan yang diajar ataupun yang ditegur tu pun kena sabar. Untuk innallazina amanu, bang, tu kena panjang sikit. Tahulah diam. Jangan macam tu. Kena sabar. Dan yang kedua, kita disunatkan untuk mengawalkan waktu berbuka. Kiranya bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus Allahumma lakas sunnah, macam tu. Boleh je nak awalkan lagi. Contoh macam bunyi jemaah, pegang pertama, pegang. Sak makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita orang paling awal buka puasa di Malaysia contoh. Tu esoknya pegang pertama, pegang. Sak, test mic 1 2 3. Tengok. Jadi rugi lah. Sebab apa, dah batal puasa sebelum makan sebelum azan. Jadi rugi lah. Dan biasa kita dengar doa mustajab bila waktu berbuka. Jadi maknanya kiranya waktu azan tu kan, kita baca doa. Contoh ayah kita baca doa Allahumma lakas sunnah, kita baca dalam hati doa tu. Jangan kita kumpulkan satu doa tu. Waktu buka panjang lah, melewat-lewatkan waktu berbuka. Dah macam baca doa konvo lah kan. Jadi janganlah macam tu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, disunatkan melewatkan waktu sahur. Lewatkan tu maksudnya makan di hujung-hujung akhir sahur. Bukannya pukul 7. Itu breakfast, bukan sahur. Jadi itu pun faham lah rasanya. Baik. Yang seterusnya Allah SWT akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa, ataupun singkatannya digandakan pahala seseorang. Macam yang saya cakap sebelum ni, bulan puasa adalah bulan bonus kepada umat Islam. Dan juga diampuni dosa yang terdahulu. Maksudnya dosa yang ringan-ringan, bukannya dosa berat. Contoh berzina, minum arak, itu kita kena minta ampun sendiri dengan Allah lah. Dan maksudnya macam dosa yang ringan-ringan, dosa yang kecil, yang tu lah yang Allah akan ampunkan. Contoh kalau macam dosa dengan manusia, itu memang kita kena settlekan sendirilah kan. Itu pun faham benar kan. Dan yang terakhir, Allah SWT anugerahkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti mana dalam surah Al-Qad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Boleh rujuk sendiri. Dan apa yang saya boleh bagi tahu, orang perempuan paling senang nak dapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab mereka, especially saya khususkan kepada ibu-ibu, isteri-isteri lah kan, mereka paling senang nak dapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Mereka akan bangun awal pagi, siapkan makanan kan. Mereka akan siapkan makanan. Dan itulah patutnya waktu itu doa, ya Allah Tuhanku, aku menyediakan makanan ni untukmu ya Allah, agar aku dan suami dan anak-anakku dapat beribadah kepadamu. InsyaAllah akan dapat. Ini yang isteri lah, biasanya lah yang ibu-ibu ni yang saya nampak lah. Bukan ibu kat Malaysia, ibu kat Afrika sana tu kan. Diorang, saya perhati, suka mungut. Suka sangat mungut kan. Duk masak tang, duk bising kan. Yang masak aku, yang penat aku, yang pengsan aku, yang penat tidur tu dia. Marah pula suami tu kan. Memang kita kena tahu, lelaki memang ditakdirkan dekat situ, kat katil tu je. Memang ditakdirkan kat situ. So bukan nak kata mereka ni tak, cuma memang sebenarnya tu tugas perempuan. Bukan nak kata lelaki tak boleh buat, boleh buat. Memang eloklah bantu. Tapi janganlah mungut kepada ibu-ibu, isteri-isteri kat luar sana. Jangan mungut. Syukur. Okay. Baik. Dan yang terakhir, puasa mampu menghapuskan dosa. Jadi InsyaAllah bila kita berpuasa, Allah akan menghapuskan dosa kita dan kita akan mendapat pahala. Baik,
Jadi di situ sahaja ilmu yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Baik. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.